Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sambung kitab kita dalam bab Alamul Jin wa Syayatin, alam jin dan syaitan, yang kita lembur dalam bab senjata mukmin dalam berperang melawan syaitan. Pada kuliah yang lepas kita bincangkan poin nombor 5, iaitu selalu berada dalam jamaah kaum muslimin, iaitu kalau cara kita nak menghadapi syaitan ni, cara kita dapat lepas daripada penipuan syaitan ialah kita selalu bersama dengan grup orang Islam. Bila grup orang Islam ni maksudnya ialah grup Muslim yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW lah. Sebab sekarang ni semua mengaku Islam. Islam liberal pun mengaku Islam. Orang yang penyembah kubur pun mengaku Islam. Orang yang duk zikir lompat-lompat mengaku dia Islam. Orang yang melakukan bid'ah-bid'ah yang lain, bid'ah kubur, semua mengaku dia Islam. Tok-tok bomoh mengaku di Islam, ustaz lagi orang panggil dia. Jadi yang ni kita kata ini bukan hujah. Ini bukan hujah. Yang kita akan lihat ialah jamaah kaum muslimin, iaitu jamaah kaum muslimin yang berpegang kepada akidah ahli sunnati wal jamaah. Tak kuat. Yang berpegang kepada akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi nak kenal yang pegang kat Ahlussunnah wal Jamaah kat mana? Datang kat kuliah-kuliah lah. Janggut tak semestinya. Ahli bid'ah janggut dia besar lagi, betul? Jadi kita lihat kat mana nak jumpa ahli sunnah ni, kita lihat pada kuliah-kuliah sunnah lah. Maka kita jumpa dekat tempat Ustaz Usayyid Al-Khadim, contohnya Al-Faqih, di masjid-masjid yang di mana kuliah-kuliah sunnah di orang berkumpul. Di situ kita akan jumpa orang ahli sunnah. Kat situ kita berkawan. Kalau nak cari ahli sunnah dekat pasar raya, kat wan utama susah. Bukan tak ada juga, tapi bukan dekat tempat-tempat macam tu. Dekat tempat main futsal, jumpa ahli sunnah, tak, bukan kat situ tempatnya. Boleh jumpa, tapi bukan situ tempat berkumpul yang kita boleh pasti confirm. Jadi kita lihat kat mana jumpa, dekat majlisul ilm. Jadi kat sinilah kita berjumpa dengan ahli ilmu, kita berkenalan dengan ahli ilmu, dekatkan diri dengan para ulama, dekatkan diri dengan para asatidzah. Dengan cara begini baru kita dapat kenal ukhuwah dengan orang yang baik, dengan ahli sunnah. Bila dengan baik dengan ahli sunnah, maka ketika itu kita akan lihat dia akan nasihati dalam perkara kebaikan, dia akan tegur kita dalam perkara yang kesalahan. Ada pun golongan yang suka menjauhkan diri daripada golongan orang yang baik ni, maka dia akan, pertama dia akan jauh daripada kebaikan, jauh daripada ilmu. Maka dia malu, nak tanya ustaz malu, dan ada masalah dia malu. Akhirnya apa yang dia buat, bila ada masalah dia rujuk kepada bukan ahlinya. Dia bila dia rujuk pada bukan ahlinya, maka yang akan keluar timbul ialah jawapan-jawapan yang silap, jawapan-jawapan yang tak ikut sunnah Nabi SAW, jawapan yang tak tepat dengan Quran, tak tepat dengan sunnah, tak tepat dengan kefahaman para salafus salih. Bila tak tepat, maka itu kita akan lihat tindakannya pun tindakan yang melulu, tindakan yang tersimpang daripada jalan kebenaran. Sebab itulah Nabi kata apa dalam hadis yang sahih, kita akan lihat Nabi kata, hendaklah kalian selalu berjamaah, alaikum bil jamaah, kerana syaitan bersama dengan orang yang berseorangan diri, dan syaitan akan bersama dengan orang yang berseorangan. Dan jika mereka berjamaah, dia akan semakin menjauh daripada orang tadi. Maksudnya, sebab tu kata Ibn Abbas, pernah sekali dalam kitab Al-Lalikai, dalam Al-Lalikai dan kitab Syarah Sunnah, dia kata satu hari, dia kata aku sangat gembira kerana aku telah berjaya menolak tepisan syaitan. Dia kata kenapa? Orang datang daripada Iraq. Iraq ni tempat fitnah kan, Syiah apa semua. Dia datang jumpa Ibn Abbas, lalu Ibn Abbas dapat jawab, dapat menghilangkan segala kekeliruan orang daripada Syiah, daripada Iraq tadi, kekeliruan daripada orang Syiah. Lalu hari ini aku gembira kerana aku berjaya menghilangkan daripada jamaah tadi, satu grup tadi, kekeliruan mereka tentang Syiah, yang mereka sangka Syiah itu betul. Ini kita kata kelebihan orang duduk dengan ahli ilmu. Orang tak duduk dengan ahli ilmu, maka dia akan jawapan macam-macam. Kita lihat baru-baru ni isu RIP tu kan, Rest in Peace tu, kecoh pasal isu pelakon tu meninggal. Kalau kita tanya orang, boleh ke tak boleh, kata kesian lah ustaz, dia baik. Kalau ni pula, boleh kot kita kata Rest in Peace, sebab yelah, semua pakai rasanya, okey lah. Semua pendapat masing-masing yang tak berdasarkan nas Al-Quran dengan hadis. Jadi bila kita jumpa ahli ilmu, kita berkawan, contohnya kita kata yang ringkas, kawan dalam FB pun cukup. Kawan dalam Facebook, kita ada friend Facebook dengan ustaz, dia akan bagi jawapan-jawapan yang Masya Allah, yang mantap dengan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Itu kita kata kepentingan kita bersama dengan jamaah kaum muslimin.
Yang keenam pula, hari ini kita masuk membongkar rencana dan tipu daya syaitan. Ini cara kita menghadapi iblis dan jin ni. Jin dan syaitan ni senjata mukmin dalam peperangan dengan syaitan. Ialah nombor 6, membongkar rencana dan tipu daya syaitan, iaitu kashfu mukhattatat syaitan wa masaidahu, atau masaidihi. Kashfu maksudnya membuka, mukhattatat iaitu rencana, gerakan, dalam perkataan khutwah. Syaitan wa masaidihi, dan juga atau masaidahu, dan juga daripada tipu dayanya. Ini cara yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penulis ni, alal muslimi an ya'tarifa ala subulihi wa wasailihi fi idlal wa yakshifu an dhalika an-nas lin-nas. Kata alal muslim, hendaklah setiap orang muslim an yata'arraf, hendaklah mengenal, ala subulihi, subul jalan-jalan syaitan, wa wasailihi, dan cara-caranya, fi idlal, dalam menyesatkan, wa yakshif, dan membongkar dzalika linnas, membongkar perkara tersebut kepada manusia. Wa qad fa'ala dzalika al-Quran, maka sesungguhnya telah melakukannya, Al-Quran telah melakukannya, iaitu Al-Quran telah membongkar tipu daya syaitan kan? Apa contohnya? Apa contoh Al-Quran dah bongkar tipu daya syaitan? Yang kita dah baca dalam buku ni. Apa contohnya? Assalamualaikum. Apa dia? Contoh? Contohnya penipuan syaitan yang dia kata Nabi Sulaiman yang buat sihir. Yang memulakan sihir itu Nabi Sulaiman, bukannya syaitan. Nabi Sulaiman dulu yang buat buku sihir tu, lalu Nabi Sulaiman simpan kat bawah kerusi takhta dia. Lepas tu sebab itulah orang semua nak ambil, orang nak ambil buku tu. Lama dah belajar orang nak lama dah tu, lupa dah. Apa lagi penipuan syaitan? Contoh lagi yang kita dah belajar. Adam. Nampak apa yang syaitan janji kepada Adam? Dia janjikan al-mulkin la tubla, kan, kerajaan yang tidak akan binasa. Lalu dia tipu. Dia kata inni lakum nasihun amin, aku ini kepada kamu penasihat yang amanah, sincere. Nasihun amin, aku penasihat yang amanah. Aku kan dapat engkau akan hidup kekal, dan wa malakun la tubla, dan kerajaan wa milk, kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya. Dari bahawa manusia ni dia apa? Dia suka apa? Hidup panjang dan kuasa. Apa lagi yang syaitan tipu lagi? Apa lagi? Syaitan menghiaskan, wa zayyana lahum syaitan, syaitan akan menghiaskan benda yang jahat tu nampak baik. Ini tipu daya syaitan lagi. Apa lagi tipu daya syaitan? Itu untuk apa? Apa cerita Surah Al Malik tu? Apa yang ditipu? Syaitan juga menipu. Masa kita belum buat jahat tu, kadang kita akan bersama dengan kau, jangan risau, kita akan pastikan kau menang. Bila dah nak kalah tu, dia pertama kali lari. Asal dalam Quran Allah Ta'ala kata, wa qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafullah rabbal alamin. Allah Ta'ala kata dalam Quran, mula-mula syaitan kata kufurlah, kau buat kufur, kami akan sokong kamu dalam buat kekufuran. Boleh menang, confirm menang punya, boleh punya. Macam kita, bila orang buat rasuah lah, confirm takkan tangkapnya, orang pun tak dapat tangkap. Kau punya strategi ni bagus, kau ni pemimpin tertinggi, kau takkan kantoi, kau takkan apa semua. Lepas tu bila kantoi, syaitan kata inni bari'um mink, aku berlepas diri pada engkau, inni akhafullah rabbal alamin, aku takut pada Allah, kata syaitan. Apa lagi tipu daya syaitan? Syaitan tidak akan memasukkan kita dalam kesesatan, dalam perkara yang kita suka. Kalau kita suka muzik, dia akan masukkan sesat pada muzik. Kalau kita suka kekuasaan, dia akan sesatkan kita melalui kekuasaan. Kalau kita suka harta, dia akan sesatkan kita melalui harta. Kalau kita suka kemasyhuran, dia akan sesatkan kita melalui kemasyhuran. Apa lagi cara syaitan tipu? Ini dalam buku ni semua dah terangkan dah, khutuwat syaitan. Dia tengok pula golongan mana, golongan yang semangat ke golongan yang lemah. Kalau golongan semangat, dia akan tekan semangat tu bagi terlebih, jadi ifrat. Kalau jenis yang lemah pula, dia akan tekan lagi, dia akan lemahkan lagi sampai jadi tafrid. Nampak tak? Macam setengah orang dia lemah untuk bekerja untuk Islam, semua malas, semua
Malas. Akhirnya dia kata, tak usah buat semua benda. Jangan buat kerja untuk Islam, tak payah mengaji, tak payah, biar mana duduk lepak rumah je, balik rumah kerja, pasang TV, tengok TV balik sampai pukul 10 mengantuk, tidur. Besok pagi pergi kerja balik. Itu dilemahkan. Yang semangat pula dia akan tekan sampai ghulu. Akan ghulu. Yes, na'am, sampai ghulu. Ghulu macam mana contohnya? Ekstrim. Mana tak puas, ustaz ni tak best lah, cerita biasa-biasa, aku nak cerita pasal tegakkan negara Islam ni. Macam mana aku nak jatuhkan kerajaan sekarang supaya ditegakkan syariat Islam besok juga. Ada tak berhati. Ini cara orang hulu. Semua pemimpin sekarang kafir. Kita nak ubah, kita nak pakai hukum Islam. Apa dakwah-dakwah sini lambat. Kita jatuhkan atas, kita masukkan hukum Islam, kita akan rampas kuasa. Ini hulu. Juga dalam cinta Rasulullah, tentunya dia akan ifrat tafrid. Kalau ifrat, dia akan melampau. Mula tafrid dulu, ifrat, tafrid dulu. Tafrid ni lemah, dia akan lemahkan cara cinta Rasulullah. Tak apalah, Rasulullah ni macam orang biasa je. Cuma dia Nabi, jadi kau panggil dia Muhammad, dia pun tak ada masalah. Dia kita tengok buku-buku orang kafir kan, pasal Muhammad, dia kata Muhammad. Tak ada Rasulullah SAW sebiji pun tak ada. Lepas tu kadang-kadang saya tak tahu kenapa orang bangga sangat dengan buku yang 100 most influential people tu kan. Nombor satu Muhammad. Yalah Muhammad, tapi dalam tu tak sebut Muhammad. Dia cerita pasal Muhammad bukan sebagai seorang Rasul. Kena ingat tu. Sebab datang kuliah Zadul Ma'ad, saya ada cerita masalah ni. Banyak para masyayikh kita, ulama-ulama kita telah mengkritik buku tersebut kerana dia hanya menceritakan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang manusia yang intelijen, bukan sebagai Rasul. Dia kata Muhammad bijak, Muhammad ini. Ini bukannya cara kita menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormat Nabi sebab atas dasar dia ialah Rasul. Jadi nampak, ini tafrid, melemahkan. Bila sebut Nabi tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut sunnah Nabi, maka dia rasa benda tu tak penting. Dia kata sunnah Nabi ni benda sunat je. Jadi tafrid. Bila sebut bila sunnah Nabi di apa, orang buat bid'ah, dia tak rasa ghirah. Tak rasa ghirah tak? Tak ghirah tak? Bukan gairah, ghirah. Tak ghirah. Ghiratul Islam. Nak dengar ghirah tak? Raja, nak dengar raja ghirah. Ghirahnya siapa tahu ghirah tu apa? Jealous, na'am. Tapi bukan jealous macam jealous kita pada perempuan tu, bukan. Bukan jealous itu jealous juga. Jealous Islam ni iaitu kita jealous bila tengok orang melanggar hukum Islam. Kita rasa ghirah, tak puas hati. Betul. Abu Sa'id Al-Khudri satu hari dia punya marah, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku nampak isteri aku berzina dengan lelaki lain, tapi aku tak ada saksi, boleh tak aku pancung orang tu? Abu Sa'id kata kalau semua macam tengok Abu Sa'id ni garang. Nabi kata, ata'jabuna min ghirati Abi Sa'id, adakah kamu rasa pelik dengan gairahnya Abi Sa'id ni? Ana aghyaru min Abi Sa'id, aku lebih ghirah daripada Abi Sa'id. Wallahu aghyaru minni. Dengar ni, wallahu aghyaru minni, Allah lebih lagi ghirah daripada aku. Maksudnya apa dia? Maksud dia, Nabi kata aku lebih ghairah daripada Abi Sa'id, dan Allah lebih ghairah daripada aku. Maksud dia apa? Apa Nabi lagi kuat gairah? Bukan. Apa Ahmad itu betul-betul? Maksud dia, Abu Sa'id tadi dia rasa tak puas hati kalau isteri dia melanggar, nak cakap dia melanggar hukum Allah. Nabi lebih ghirah, lebih benci kalau orang langgar hukum Allah, dan Allah lebih benci. Tapi kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dia menolak kemudaratan, dia ada cara Nabi sendiri. Seperti kita kata, tengok ini golongan satu tafrid, satu lagi ifrat, melampau, lebih-lebih pula. Bila datang pemerintah yang jahat, kata kita kena jatuhkan pemerintah yang jahat ni. Dia kata, Assalamualaikum. Apa ini semua lambat kelas? Semua datang. Jam apa cuti sekolah pun ada jam. Semua lambat. Hujan. Semua lambat 20 minit ni. Ustaz lambat tak apa. Anak murid tak boleh lambat. Dia ganggu konsentrasi.
Kat mana tadi berhenti dah? Ghirah tadi, pemimpin tadi. Kata kita jatuhkan pemimpin yang kafir, pemimpin yang tak ikut hukum Islam ni. Jadi bila kita kata dah, Rasulullah SAW kata kamu kena sabar. Isbiru hatta talqauni hatta talqaw rabbakum. Sabarlah sehingga kamu berjumpa aku di telaga Al-Haud. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau pemimpin jahat dipukul kami, apa nak buat? Nabi kata addu ilaihim haqqahum. Kamu bagi hak mereka, was'alullah haqqakum. Maka kamu minta Allah hak kamu, dan kepada hak mereka tu kamu jalankan juga. Kamu sabar. Selagi mereka illa antara fihim kufran bawah. Kamu jangan serak, jangan keluar menjatuhkan mereka, melainkan kamu nampak mereka ini kufur bawah, iaitu menentang apa? Kufur secara terang-terangan. Nampak? Nabi paling ghairah, betul tak? Kita sebut ni, Nabi lebih ghairah daripada Abu Sa'id, Allah lebih ghairah daripada Nabi. Tapi bila ada pemimpin yang jahat tapi dia bukan kafir, maka Nabi kata apa? Isbiru, taat. As-sam'u wa ta'ah. Jangan keluar menentang mereka selagi mereka tak menzahirkan kekufuran. Tapi setengah orang dia hulu dalam bab ni. Dia kata tak, kena jatuhkan. Kita kena jatuhkan pemimpin dia jahat ni. Oh, bila yang hadis tu tak boleh pakai yang zaman sekarang. Hadis tu berkenaan dengan zaman dulu. Ini kata-kata, ini hulu. Nabi paling tak suka hukum Allah dilanggar, betul tak? Itu hadis Nabi, dan hadis Sahih Muslim tu, kamu akan melihat pemimpin-pemimpin la yaqtaduna bi sunnati, dia tidak akan ikut sunnahku. Dia akan melambat-lambatkan salat. Bahkan melambatkan salat ni berlaku pada zaman sahabat dah buat dah. Pada Marwan bin Hakam ni dengan anak-anak dia semua, dia buat salat lambat. Sembahyang zuhur tu lambat, semua dekat asar, sembahyang Jumaat tu. Kalau kita lihat benda ni, hadis ni, kita tengok mereka telah melanggar hukum Allah, mereka tak ikut sunnah Rasulullah. Tapi Nabi kata apa? Sabar. Sebab Nabi nak apa dia? Nabi tak nak kalau orang keluar nanti mafsadah dia lebih besar. Dia orang tak nampak ni kan, GST nak buat GST demo, TPPA demo, gula demo, minyak demo, semua demo. Apa jadi kat negara ni? Kita lihat apa yang jadi kepada Thailand. Nampak tak? Thailand sekarang lumpuh. Tiap-tiap hari tak puas hati satu, buat demonstrasi. Tak puas hati, demonstrasi. Tak puas hati, demonstrasi. Dan demonstrasi ni ganas, bukan macam kita. Kalau semua ini, kita ini bukan melahirkan kebaikan, ini melahirkan mafsadah, kerosakan yang besar. Tapi bila kita cakap macam ni, orang kata saya UMNO pula, tu payah kan? So kita diam je. Apa dia? Kalau kita diam je, terima je. Bukan terima je, kita boleh komen, tapi kita tak suruh orang pergi demo. Apa hukumnya kita menaikkan cukai terlalu tinggi, menzalimi rakyat, hukumnya berdosa. Pada zaman sahabat dulu, pada zaman Nabi SAW, Nabi kata ashabul muksi, orang minta apa cukai tanpa hak ni, Allah Ta'ala kata tempat dalam neraka. Nabi SAW kata pasal perempuan yang berzina tu kan, orang berzina yang dia berzina akhirnya diinsaf tu, lepas tu kena rejam kan, orang semua laknat dia, oh celaka perempuan ni apa semua. Dia tak. Dia punya dosa dia ni, kalau taubat dia ni, kalau dia beri kepada semua orang yang berdosa, sehingga dia berikan kepada ashabul muksi. Ashabul muksi atau maksi, maksudnya adalah orang yang ambil cukai tu, akan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Maksudnya apa? Orang ambil cukai tu berdosa. Itu para ulama semua sepakat kata ambil cukai tanpa ada sebab tertentu berdosa. Jadi maksudnya, kalau ada cukai terlebih, tak sepatutnya, bukan haknya untuk mengambil. Kemudian orang lain, kemudian mereka mendapat keuntungan bilion-bilion daripada benda tersebut. Tahu tak? Dia naikkan harga, dia dapat untung bilion-bilion. Dia jadi kaya, yang rakyat terus jadi terang miskin. Dan kita sebut benda ni. Tapi kita tak suruh orang buat demonstrasi. Kita kata jatuhkan, pergi perang kat tengah jalan, tak. Kita keluarkan pendapat kita dari segi hukum. Katakanlah ada pemimpin kita buat program-program yang padanya, macam dulu kita tengok K-pop dekat Putrajaya, kita sebut K-pop tu haram, percampuran lelaki perempuan, penyanyian yang haram, apa semua kita sebut. Tapi kita tak kata mari kita demo jatuhkan dia, tidak. Kita tak buat poster, buat muka dia K-pop ke apa, tak ada. Kita buat poster memburuk-burukkan dia. Kita tak buat macam dia gambar dia dengan isteri dia tengah joget-joget, apa semua, tidak. Macam setengah orang buat dalam YouTube tu kan, hantar itu bukan ada sunnah. Nanti kita kata masalah ni hulu. Syaitan telah menghiaskan, nampakkan pada benda yang baik. Syaitan hiaskan benda yang jahat tadi.
Dulu masa orang kalau kat Yusti tu, kalau time orang buat konsert bukan main, dia nak pertama sekali pergi panjat pentas tu nak tutup konsert. Sekarang ni bila diorang sini buat konsert, oh tak, ini Islam, tak apa, lirik ni bagus. Lirik Metallica pun bagus, ada doa. Betul tak? Metallica tu lagu Enter Sandman tu kan. Tak tahu lah perempuan yang perempuan. Tapi kalau Enter Sandman tu, dia ada doa, doa tidur dia ajar dalam tu. Orang dengar Metallica? Bagus abang ni tak dengar Metallica. Zaman saya zaman Metallica, ha? Betul tak? Ha? Macam mana doa dia tu? Cik tanya je lah. Nak test lah. Ini yang kita nak ceritakan bahawa nampak tuan-tuan rahimakumullah jami'an. Bukan kita nak kata ini kita ada syaitan telah menghiaskan. Jadi kita kena tahu ni mukhattatat syaitan. Sama juga macam mana syaitan telah menipu penyembah-penyembah kubur kan. Dalam Ibn Qayyim dalam kitab dia Ighathatul Lahafan ni, banyak kitab dia yang dia membongkar tipu daya syaitan. Kalau kita tengok kitab dia ni Ighathatul Lahafan, kitab dia Ighathatul Lahafan fi masaili syaitan, atau fi makaidi syaitan allati yakidu biha bani Adam. Penipuan-penipuan syaitan yang dia menipu dengannya anak-anak Adam. Okay. Apa penipuan dia? Antara penipuan dia, dan nanti disebut banyak lah. Antara penipuan dia disebut dalam kitab ni, panjang ni PDF. Sebut dalam surah An-Nisa tu, in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida. Mereka katakan mereka tak menyembah melainkan anak-anak Tuhan, anak-anak perempuan Allah. Wa in yad'una illa syaitanan marida. Mereka tidak menyembah melainkan syaitan yang mereka sembah. La'anahullah, Allah Ta'ala melaknat mereka. Wa qal, dan berkata la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Berkata syaitan, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Kami akan ambil daripada hamba kamu nasiban mafruda. Maksudnya kami akan jadikan hamba-hamba kamu ni sebahagian daripada puak-puak aku. Nasiban mafruda, kata syaitan. Wala udhillannahum, kami akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, kami akan memberi mereka harapan-harapan palsu. Wala amurannahum, kami akan memerintahkan mereka. Fala yubattikunna adhanal an'am, kami akan menyuruh mereka potongkan telinga binatang-binatang ternak. Apa benda ni? Apa ada orang jahiliah dulu, dia ada kepercayaan, iaitu pada kalau lembu ni, kambing ni lahirkan 5 orang anak perempuan, anak betina lah, maka dia ada sekian-sekian kebaikan. Dia special, tak boleh sentuh lagi dah. Kalau kambing ni sekian-sekian melahirkan berapa anak betina dan anak ke-6 anak jantan pula, maka kambing ni tak boleh makan. Dia akan carikkan telinga dia, maka tak boleh sentuh dah. Dia buat agama bid'ah, ajaran baru lah ni. Wala fala yughayyirunna khalqallah, mereka akan ubah penciptaan Allah. Nampak tak macam ni cara syaitan tipu mereka? Udillannahum, sesatkan. Umanniyannahum, bagi harapan yang palsu. Macam harapan palsu, tak apalah, hidup lama lagi. Contohnya, kau baru berapa? Baru 40, relax lah. 40 ni baru, apa dia? Orang kata apa? Life begins at 40. 40 baru rasa kekayaan, betul tak? Orang umur 20-an ni tak kaya lagi, kita buruk lagi. 30 tu dah dapat start lah, 40 dah start, dah stable, ekonomi dah bagus. Masa tu lah baru senang nak buat benda-benda yang lain. Masa tu dah ada duit apa semua. Masa muda semangat ada, tapi duit tak ada. Tua nanti duit ada, tapi nanti semangat tak ada. 40 ni cantik, duit ada, semangat ada, ngam-ngam, cantik. Betul tak? Sebab tu kita kata ini syaitan. Wala amurannahum, kami akan memerintahkan mereka. Kita kata apa? Kita tafsir
Farra yakni haqiqatul farra la udhillannahum, iaitu aku akan sesatkan mereka dari jalan kebenaran. Wal umanniyannahum, iaitu ta'wiqit taubah wa ta'khiruha, kami akan melambat-lambatkan mereka supaya bertaubat. Ta'wiq at-taubah wa ta'khiruha, mereka akan mana-mana rendah taubat tu dan melambat-lambatkan taubat. Lambat lagi taubat, relaxlah 40. Kau taubat sekarang nanti buat dosa, ni tak guna taubat kau. Itu syaitan dia buat, betul tak? Kata, kalau kau taubat sekarang, lepas ni kau buat dosa, taubat kau tak guna. Ini syaitan. Biarlah kita buat dosa, taubat, buat dosa, taubat, buat dosa, taubat, daripada buat dosa kena tak apa, kita tangguh nanti kita taubat yang last punya. Yang memang dah tak ada lagi lepas tu dah. Tak ada. Manusia sentiasa akan tersilap. Manusia sentiasa akan tersilap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali Allah Taala tegur dia, betul tak? Walaupun dia tak berdosa, kita kata Nabi terpelihara berdosa yang besar, tapi berapa kali Nabi tersilap dapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Kemudian nak minta perang Badar, tahanan perang. Dia ambil tahanan perang tu, dia sparekan dia punya life tu, dia patah balik jaga anak-anak, ajar anak-anak Madinah menulis. Allah Taala tegur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengharamkan benda yang halal, kan? Kisah madu, pernah dengar tak kisah madu? Kan, dengan isteri kan, dia makan madu. Sekali Ummu Habibah jealous, Aisyah jealous Nabi makan madu, sebab ada perempuan bagi Nabi madu. Lepas tu kata, apa bau busuk ni? Dia kata, apa bau busuk ni? Kita pakat-pakat dengan bini lain, kata, kalau Nabi datang kata ada bau busuk tau. Sebenarnya dia tak suka madu yang orang perempuan tu bagi, jealous. Bukan surat tahrim. Dia kata, aku haramkan, hari ni aku haramkan madu. Allah Ta'ala tegur, lima tu harimu ma'halallahu lak. Kenapa kau haramkan benda yang telah Allah Ta'ala halalkan kat atas kau? Allah Ta'ala tegur lagi. Kalau kat Madinah dulu, kat Mekah dulu, Allah Ta'ala tegur dia, abasa wa tawalla, betul tak? Abasa wa tawalla. Bila orang buta nak minta dakwah, tak apa. Hatta Nabi SAW pun berapa kali banyak Allah Ta'ala tegur dia tersilap. Takkanlah kita ni, kita rasa kita tak tersilap. Jadi kita tak tunggu taubat yang last sekali. Dan bila tunggu taubat last sekali, kita tak tahu. Suatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih kan, Allah Taala ni sahaul laili wan nahar. Aku ini bagi kebaikan siang dan malam. Orang buat dosa malam, siang aku boleh taubat, kan? Orang buat dosa siang, malam aku boleh taubat. Dan hadis yang sahih kita boleh jumpa dalam bab malaikat, kan? Allah Taala bagi 6 jam, 6 saat. Hadis yang sahih, Jami' Saghir. Setiap orang bersalah tu, sebelum ditulis dalam buku tu, Allah Ta'ala bagi dia 6 jam, 6 saat, 6 masa, 6 jam sebelum ditulis. Maksudnya kalau dia tak buat kesalahan tadi, 6 jam tadi, malaikat sebelah kiri takkan tulis. Jadi kat sini nak bagi tahu kita kena taubat. Bila dah buat salah, kena taubat. Alladzina yatubuna min qarib, iaitu bertaubat lepas buat salah tadi. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Bila buat kejahatan, dzakarullah, dia teringat Allah, maka terus fastaghfaru lidzunubihim, mereka minta ampun terus daripada dosa mereka. Fastaghfaru, dia pakai fa, maksudnya instantly lepas buat dosa tu fastaghfaru, dia terus minta istighfar kepada Allah. Bukan tangguh. Kata syaitan dia suka, kau pagi tadi kau buat dosa, kau nak minta maaf ke Allah lah. Janganlah ni main-main kat Allah Ta'ala. Syaitan kata macam tu. Ya betul, orang yang taubat main-main, itulah yang cerita. Memang Allah Ta'ala mengutuk orang yang taubat main-main, kata taubat tak buat lagi, tapi sebenarnya niat hati dia nak buat. Tapi kalau betul-betul penyesalan dalam hatinya, tapi kemudian dia terbuat juga benda tersebut. Kita tahu manusia dia lemah. Ada benda yang dosa-dosa yang bila dia buat, bila dia bertemu dengan benda ni, dia susah nak elak. Setiap orang ada, contohnya dia jumpa dengan, katakanlah satu hari dia elak kan, tiba-tiba satu hari kita jumpa kat benda tersebut. Kata isap okok contohnya. Dia tak isap okok, kali satu hari terjumpa geng sekolah lama dia, asap tu tertiup kat muka dia. Ui, geram yang dia bau. Masa tu kawan dia offer nak. Dan hilang tu dah hilang malap, dah mahal sekarang. Berapa sekarang? Aku tak. Bapak tak tahulah dah mahal. Dia pun ambil sekotak hisap. Bila berlepas balik, kata, Allah, apa aku buat ni yang hisap okok. Contohnya dia ni, aku dah berhenti dah daripada gosip-gosip ni.
Sekali pergi kat kedai jumpa kawan di sekolah universiti lama. You tahu tak apa kat Mah dia jadi apa sekarang? Mah kau tahu? Fatimah kau tahu sekarang panggil dia fat. Dia cerita balik. Itu umpat. Lepas tu dia kata, istighfar, apa aku buat ni? Tadi aku jumpa kawan aku, terus aku hilang. Mak manusia ni iman ni sentiasa berubah, naik turun. Kan hadis Abu Bakar As-Siddiq tu kan? Mana kata hadis Abu Bakar As-Siddiq? Hanzalah kata, nafaqah Hanzalah dan munafik. Hanzalah dah munafik. Nabi Abu Bakar kata, kenapa Hanzalah kau buat apa sampai kau munafik ni? Aku depan Nabi SAW, bila datang kuliah bukan main warak aku. Bila balik rumah aku macam biasa, huha-huha balik. Ni ayat saya lah, huha-huha ni ayat saya lah. Kemudian bila depan kuliah Nabi bukan main insaf, mengalir mata bila dengar kuliah. Abu Bakar kata, aku pun ada masalah tu juga kata. Abu Bakar As-Siddiq ada masalah tu. Jadi dulu jumpa Nabi SAW, dia kata apa, dah hati kamu ada iman, hati aku ada iman. Dia kata itu dzaka sarihul iman, tanda kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis Sahih Muslim sama juga. Datang sekumpulan para sahabat radhiyallahu anhum jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina, kami dapati dalam diri kami, kalau kami nyatakannya maka akan jadi kufur kami. Maksudnya ada dalam hati dari benda-benda yang kalau dicakap akan jadi kufur. Nabi kata betul ke ada benda tersebut dalam jiwa kamu? Dia kata betul. Dia kata zaka sarihul iman, itu adalah tanda iman kamu betul, benar. Maksudnya apa? Maksudnya dengan dia tidak menzahirkan dengan lidah tu, maksudnya itu tanda dia beriman kepada Allah. Dan hati kita ni kadang-kadang timbul macam-macam benda yang tak betul juga. Terfikir benda tak elok, terfikir pasal benda-benda, kenapa Allah Ta'ala jadikan macam ni, kenapa Allah Ta'ala jadi macam ni. Tapi benda tersebut lintasan ni, kita tak layan, jangan layan. Tapi lintas juga. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kami zahirkan ni, kami tanya, kami keluar dalam mulut, nasib kufur kami. Adakah kami bersalah dengan adanya benda tersebut dalam jiwa kami? Kata Rasulullah, tak. Zaka sarihul iman, itu tanda kamu beriman kepada Allah SWT dengan sebenar-benar iman. Dalil bahawa manusia ni memang sentiasa dalam jiwa dia, hati dia, kepala dia memang fikir pasal benda-benda yang tak elok. Apatah lagi kita zaman fitnah sekarang. Nak cerita kita zaman fitnah. Zaman fitnah, zaman mata ni tak selamat dah orang lelaki ni, subhanallah. Nak beli, pergi Tesco nak beli ni pun dah nampak macam-macam on the way tu. Yang seluar pendeknya, yang skirtnya, dengan apanya. Dia nampak benda tu sebut tak terkesan ke iman. Tanya orang lelaki sekian, tak terkesan ke iman? Tak terkesan masa ada masalah lah tu. Anda pergi jumpa pakar pakar psikologi ataupun pakar perubatan lelaki, pakar ni lelaki. Kalau ada masalah itu dua je, psikologi atau memang ada masalah, dia masih terkesan iman. Bayangkan Nabi SAW kata, apalah ustaz, benda kecil-kecil ni terkesan. Nabi SAW, dia keluar rumah nampak tu perempuan cantik tu, dia balik rumah dia jima isteri dia, terkesan dengan tengok pada wanita yang cantik tadi. Kau Nabi terkesan, takkan kau tak terkesan? Oh ya, benar lah. Jadi kita sekarang ni, kita zaman fitnah. Zaman fitnah lebih banyak lagi benda yang kita terkesan. Oleh itu, memang akan pasti kamu akan terjatuh dalam kesalahan. Jadi jangan takwik, jangan takhirkan taubat. Tak apa taubat. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, banyak kali ditanya tentang soalan, ya wahai Syekh, kalau orang tu buat dosa taubat, buat dosa taubat, macam mana, boleh ke? Dia kata itu lebih baik daripada dia buat dosa, dia tak buat dosa dan kemudian rasa diri dia tak ada dosa. Dia tak buat dosa lebih baik daripada dia tak buat dosa tapi rasa diri tak ada dosa. Itu lebih baik. Macam mana pula? Orang tak buat dosa orang yang buat dosa lebih baik daripada orang tak buat dosa. Sebab tadi itu dia tak buat dosa dan dia rasa diri dia tak berdosa. Kan dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Kalau umat aku ini, hamba aku yang tak berdosa, aku akan hapuskan umat yang tak berdosa ni, aku akan buat satu umat yang berdosa, kemudian dia taubat kat aku. Kenapa Allah Ta'ala nakkan benda ni berlaku? Sebab dia nak hamba ni kembali dekat Allah, itu je dia nak. Banyak orang dia rasa diri tak berdosa, dia tak kembali ke Allah. Dia sembahyang, betul dia sembahyang, tapi perasaan dia bila dia sembahyang tak sama macam perasaan orang yang berdosa kemudian bertaubat. Kalau kita buat dosa bertaubat, macam mana kita sembahyang? Menangis, insaf, rasa diri ni kecil, rasa diri ni berdosa. Kalau orang yang tak buat dosa kemudian dia rasa diri tak berdosa pula, apa perasaan padanya? Tak ujub,
apa lagi, sum'ah, takabur, akan melihat orang lain rendah daripada dia, nampak dia ni orang ni buat dosa, dia tak buat dosa. Betul Allah Ta'ala suka lagi hamba ni. Kalau kita belum haram ni sebut hadis yang sahih, kata aku akan hapuskan makhluk ni, aku akan buat makhluk yang berdosa kemudian bertaubat kat aku. Hadis jangan salah faham, maksudnya kita nak Allah Ta'ala nak kita berdosa. Tidak. Siapa nak Allah Ta'ala akan mengazab hamba yang berdosa. Nabi ibadi, bagi tahu pada hamba-Ku, sesungguhnya azabku pedih, dan sesungguhnya aku ni Ghafur Rahim, aku ni pengampun. Tapi pada yang sama, kita jangan kata pada orang yang berdosa tadi, oh tak, jangan, kalau kau taubat kau ulang balik buat apa? Itu syaitan. Okay? Wa umanniyannahum wala fala umanniyannahum, dan aku akan umanni ni maksudnya selain daripada melamatkan taubat tadi, wa qala al-kalbi ni siapa? Bertafsir umanniyannahum ya annahu la jannah wala nar wala ba'ath. Tak ada syurga, tak ada neraka, dan tidak ada kebangkitan. Ini orang kafir lah. Tak ada syurga. Buat saja dalam dunia ni apa yang kamu nak buat, akhirat nanti tak ada syurga, tak ada neraka, kau buat apa yang kau nak. Wa qila, kata la umanniyannahum rukubul ahwa ad-da'iyah ila al-insan wal bid'ah, iaitu mengikut hawa nafsu mereka yang membuatkan mereka buat maksiat dan buat bid'ah. Qila, wa qila dikatakan tul baqa fi na'imid dunya, kami akan bagi harapan, iaitu mereka akan kekal dalam dunia ini. Tul baqa fi na'imid dunya, dalam kesedapan dunia. Kita rancanglah kita punya, aku sekarang umur 35, nanti aku pencen nanti berapa juta aku nak ada. Rancang. Dia pun terbayang, aku nak beli rumah ni, investment, apartmen ni, nanti dah tahu setahun lagi harga dia 1.7 million harga dia. Nanti aku jual nanti lepas pencen aku relax nanti insya-Allah. Tak ada apa nak buat dah. Pok-pok mati besok. Nampak tak? Tengok besok accident. Punya dah ada rancang tadi berjuta-juta apa semua, ngeng apa semua. Dia tengok lusa dapat kanser, 3 bulan lagi hidup contohnya. Sebab tu kita bukan tak boleh rancang boleh. Rancang lah, kau nak kaya berapa juta pun, 20 juta ke 100 juta ke. Tapi kau kena ingat, kau lepas ni satu saat kau tak boleh jamin yang kau akan hidup besok hari. Kita tak ada siapa boleh jaminan kat kita bahawa dengan kita baju yang kita pakai kan, Nabi kata mali hadis sahih kan. Hartaku. Nabi kata tidaklah harta kau melainkan apa yang kau pakai, dan kau pakai apa yang kau makan dan habis. Dan apa kau sedekahkan. Itu yang Nabi kata. Kata kita kata dalam bab ni, syaitan telah menipu kita dengan tul baqa, dengan kehidupan yang panjang. Fala yubattikunna adanan an'am, iaitu inda jami' qata'a adhanil bahirah. Tadilah memotong telinga-telinga bahirah, binatang bahirah itulah. Bahirah ni apa? Iaitu naqah, unta, iaitu jahiliyah bila lahirkan 5 anak betina, syaqqu udhunaha, iaitu mereka akan, bahasa ni apa? Cobek kan, apa? Potonglah sebahagian telinga. Bukan turis, kalau hirih macam ni, dia akan potong sikit. Apa? Cobekkan apa? Apa bahasa dia? Apa bahasa Melayu tapas ni? Apa dia? Raja tolong saya. Apa perkataan dia sesuai? Dia akan tinggal ni, dia akan Tobek tu rambut kalau saya dah potong. Ini dia potong sikit. Nanti dia benar nak cakap. Bukan hirih macam ni, dia potong. Potong sikit. Di istilah dia merobekkan, apa tak ingat tak kisahlah, okey. Qata'a adhan al-bahira inda jami' al-fasir. Dia kata ha huna, nampak tak? Ini istilah lain, kata apa? Yang ni sebagian ulama dia memakruhkan untuk bagi perempuan tu. Setengah ulama dia makruh yang buat telinga tu tindik. Suat hama macam binatang. Tapi kita kata ala jumhur kata tak ada masalah. Iaitu hadis Ummu Zara kata anasa min hulli udhunayya. Dia kata aku pakai perhiasan ni, Nabi tak marah. Okey. Tapi poin dia ialah Allah Ta'ala suruh ubah ciptaan Allah.
Tadi kan unta tadi elok je, kemudian dia pergi potong. Sebab apa tu? Dia nak buat agama bid'ah, nak buat bid'ah ni. Sebab itulah dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut syaitan, Allah Ta'ala sebut syaitan ni bukan hanya suruh orang buat maksiat. Dalam ni juga syaitan dia suruh apa? Pergi potong telinga unta tadi. Kalau ikutkan apa dosanya potong telinga unta ni? Ada dosa tak? Seksa unta lah. Tapi poin dia bukan seksa unta tadi. Poin dia apa? Apa poin dia? Poin dia ialah buat satu ibadah baru, rekaan sendiri. Buat apa ni? Buat bid'ah. Lepas tu setengah orang dia tak faham buat bid'ah. Dia kata bid'ah itu daripada syaitan juga. Nampak tak, syaitan suruh diorang ni pergi potong telinga unta tadi sebagai cara untuk beribadah kepada Allah. Bukannya kita kata saya saja, sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Syaitan kata dekat orang musyrikin, kau potong ni cara kau nak dekatkan diri kepada Allah. Orang pun potong. Mereka ubah satu, ubah agama, buat bid'ah. Satu lagi nak bagi tahu bahawa syaitan ini cara dia nak untuk menyesatkan manusia ialah dia mengubah fitrah manusia. Fitrah manusia bersih. Itu Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang lahir pada fitrah kan. Maka mak bapak dia yang Yahudikan dia, Nasranikannya. Kemudian Nabi sambung lagi, kama tuntiju bahimatul jama'ah hal tuhisuna minhu min fihi min jada'. Dia kata macam mana unta dilahirkan anak tu bersih, elok, maksudnya ada telinga sempurna. Kamu pula yang pergi potong. Adakah kamu dapati telinga dia terpotong? Tak, kamu sendiri yang potong. Nabi nak mengkiaskan bahawa manusia ini sebenarnya bersih, tetapi syaitan telah menarik dia daripada fitrah ni yang sebenarnya asal. Lepas tu dalam kes kan banyak kes Nabi Sulaiman dulu dia offer apa? Nabi Musa dulu dia offer susu dengan bara, kan tak? Sikit dia makan bara. Arak dengan bara apa? Benda yang haram dengan bara lagi dia pilih bara, dia tak ambil yang haram tu. Maksudnya dia tak nak yang haram. Nabi SAW dia offer apa? Susu dan arak. Nabi pilih susu. Maksudnya Nabi pilih yang fitrah manusia. Yang ikut arak tu tak fitrah. Jadi nak bagi tahu mana-mana perbuatan yang menyalahi syarak, itulah perkara yang menyalahi fitrah manusia. Syaitan nak betul, syaitan suruh kita jadi LGBT, syaitan suruh kita tukar seks kita, syaitan suruh buat apa lagi? Menghalalkan. Baru ni tengok surah apa lah, kahwinan transgender tu kan, lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki kahwin. Yang lelaki jadi perempuan ni mengandung. Apa benda lah kita kata, main lelaki mengandung. Semua tak tengok. Tak baca paper bagus tak baca paper Ni dalam internet ni kita tengok. Subhanallah, lelaki jadi perempuan, kahwin dengan perempuan yang lelaki, perempuan yang lelaki tu mengandung. Yang bagus, terbaik. Lelaki tu mengandung. Lelaki tu masa kahwin tu dia lelaki, tapi dia mengandung. Macam mana? Wallahualam. Ini kita kata syaitan ni nak ubah fitrah manusia. Dia kata ni, wa ma'ana dzalik huwa anna Allah fatara ibadahu 'ala al-fitratil mustaqimah, iaitu Allah Taala telah memfitrahkan ke atas manusia ini fitrah yang lurus. Wa hiya millatul Islam, dan itu ialah Islam. Sebab tu Nabi kata tadi, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Taklah manusia ini dilahirkan dalam fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi. Jadi anak kita jadi Nasrani Yahudi ni salah kita, bukan salah orang lain. Jangan salahkan orang lain. Sebab tu kita kata baru-baru ni ada orang mengadu kat saya, ustaz, kawan saya ni apa semua dah tak nak, baru 18 tahun 17 tahun dah tak nak sembahyang, dah benci sembahyang apa semua. Dia kata itu produk. Dah etis, ada yang dah etis 20 tahun, 20-an, muda-muda lagi dah etis. Orang taman tuan ni bukan tempat lain, dah etis apa semua. Dia kata itu produk tuan-tuan. Apa tuan-tuan dan perempuan buat masa dia kecil dulu? Hantar sekolah mana? Dia hantar sekolah kafir, tu campur dengan orang kafir, cara cakap orang kafir, bincang orang kafir, jadi orang kafir lah.
Bukan saya kata saya anti sekolah international sekolah international, tapi bila balik sekolah international hantarlah kat sekolah agama. Sekolah international ni sikit sangat persentage orang Islam ni bercampur dengan orang kafir, bercakap dengan orang kafir, cara berfikir cara orang kafir. Siapa al-mar'u ala dini khalili, seorang lelaki tu agama saudaranya, sahabatnya. Manusia ni dia senang tersentuh, senang berubah ikut suasana. Kalau suasana dia kufur, dia kecil, bercampur sampai besar, dia tahu dah kawan-kawan semua orang yang tak percaya beriman kepada Allah, mak ayah tak beriman kepada Allah. Adakah kamu harap kalau besar tu nanti tu nak jadi solat 5 waktu kat masjid apa semua, hafal Quran? Tidak. Ini adalah produk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini adalah kesan apa yang tuan-tuan nak buat kat dia dulu. Ini jangan salahkan, melainkan fala yalumanna illa nafsak. Jangan kamu kutuk, melainkan kamu kutuk diri kamu sendiri. Tapi itulah bila masalah baru bagi kat ustaz. Ustaz tolonglah anak saya. Kata dulu tak nak masalah kecil-kecil buat yayasan taklim, buat kelas tahfiz, kau tak nak datang. Kita buat kelas tahfiz untuk anak-anak, datang ajar kelas Quran, tak boleh nak baca Quran, baru datang kelas Quran, kita buat percuma pula tu. Free setiap minggu. Tak ada hujah dah akhirat kelak nanti. Kau tak tahu baca Quran, nanti datang ni masuk ustaz yayasan taklim datang nanti. Kami offer percuma mengaji, kamu tak nak datang. Dekat belakang rumah aja. Kalau dia kata hujah ustaz orang tu bayar RM50 1 jam mahal. Ini tak percuma. Hujah, takkan jadi hujah akhirat. Lepas tu Allah Taala kata fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Inilah fitrah Allah yang Allah Taala telah memfitrahkan ke atas manusia. La tabdila li khalqillah. Tak ada siapa boleh ubah. Fajama'an nabiyyu bainal amrayn, maka Nabi telah mengumpulkan dalam hadis tadi dua benda. Taghyir fitrah, mengubah fitrah. Yang kedua bitahwid wa tansir wa taghyir al-hilqah bil jad'i, iaitu mengubah penciptaan dengan potong telinga tadi kan. Dia kata wahuma, dan dua perkara inilah yang akhbar iblis yang kata dia akan la budda an yughayyiruha, manusia syaitan akan mengubahnya. Pertama, ghayyar fitratullah bil kufri, dia akan ubah fitrah manusia ini dengan jadikan dia kufur. Yang kedua, wa huwa taghyir al-hilqah allati khuliqa alaih wa ghayyara surata bil jad'i wal batk, iaitu dia akan ubah pula rupa bentuk. Lepas tu dia ubah. Dia ubah kan, sebab tu dia suka tengok orang kita pakai macam kepala ayam, macam balung apa semua tu. Suka potong rambut tu, nak buat garis-garis kat sini. Minta maaf lah siapa buat tu kan? Dia potong rambut, anak-anak muda kita potong rambut ni, lepas tu dia buat garis kat tepi ni pula. Fitrah manusia suka rambut disikat tu tak? Ini dia buat rambut cacat, melanggar fitrah. Kan dulu rambut cacat tak kemas ni, kita kata orang selekeh tu, tak mandi pagi tu tak? Sekarang rambut tegak-tegak tu, yang selekeh tu, yang jadi fashion tu tak? Terbalik. Qazak lain, qazak dia cukur. Ini bukan yang rambut tegak-tegak tu. Gampang. Dan sekarang ni style baru dia. Tak tahulah. Saya ni botak. Dia spike tu apa semua ni. Ghair. Lepas tu pakai apa? Pakai orang satu subang ni sampai ni 5. Lepas tu campur kat hidung pula. Anak budak orang lelaki pakai. Tak, saya pergi rasta malam-malam, malam minggu. Orang keluar makhluk-makhluk ni semua. Mari tengok rasta. Malam minggu tengok kat rasta. Nak tengok betul lah. Ustaz pergi sekali-sekala pergi juga tengok Dia tengok Dia kata orang kat sini subhanallah. Ini syaitan dia ubah. Kemudian apa dia kata? Dia kata benda tersebut kalau kita buka kitab ni, subhanallah, dia kata benda tersebut dia nak bagi syaitan bahawa benda tu manfaat baginya. Benda tu manfaat. Itu kat Usab 28 buku ni. Subhanallah, Ibn Qayyim ni memang hebat karangan kitab dia. Dia kata apa? Wa min kaidihi lil insan, penipuan dia annahu yuridu al mawarid allati yukhayyalu ilaihi anna fiha manfaatihi. Dia memberi khayalan kepada orang tadi. Bila dia buat macam tu, tadilah yang buat pun macam ni semua, yang ada ni semua, baca-baca semua ni manfaat bagi dia. Thumma yusdiruhul masadir allati fiha atabuh. Dia akan mengeluarkan benda-benda yang menyebabkan dia rasa bangga dengan benda tersebut. Wa yatakhalla anhu wa yuslimuhu, dan dia akan berakhlak dengan akhlak tersebut, dan dia akan patuh pada benda tersebut. Dia akan taat, kata aku akan pegang ni, this is my style. What the heck you talking about, kata aku, this is my style. This is my life, kata.
I yang control my life. Kan kadang-kadang orang buat dalam Facebook kan, ambil gambar atau apa-apa dalam tu, kata apa pun peduli orang lain, ini adalah cara aku, this is my rule. Kau ikut rule siapa dalam dunia ni? Rule Allah ke rule kau? Kata tak sedar yang dia dalam diri tu sebenarnya ikut rule Allah. Dia berak ikut itu juga, tak boleh berak ikut lain. Maksudnya ikut rule Allah. Boleh tak sekali saya tak nak ikut rule Allah, saya tak nak berak ikut situ, saya nak berak ikut mulut. Oh, macam tu senang. Tak boleh. Badan kita ni sebenarnya dah jadi ikut rule Allah. Tu kita kata badan kita dah ada ubudiyah dah. Makan masuk, dicernakan, dipecahkan ikut enzim-enzim yang tertentu. Tak pernahlah sekali badan kita tak nak ikut benda tersebut. Pernah tak? Kalau tak ikut masa dah rosak. Nak jadi doktor ni kan. Tak pernahlah sekali badan tu dia tak nak ikut cara yang Allah Ta'ala dah bagi kat dia. Dia mesti ikut cara yang sama je, konsisten. Maksudnya badan kita sebenarnya dah ikut patuh perintah Allah. Cuma jiwa dan akal kita tak nak ikut patuh perintah Allah. Sebab tu kata apa? Wa yaqifu yashmatu bihi wa yadhaq minhu faya'muruhu bisarqah wa zina wal qatl. Buat mencuri, berzina, qatl, wa yadullu alaihi wa yafdahuhu, dan dia akan nampak benda tersebut baik, sedangkan benda tersebut ialah buruk. Itu cerita kisah Suraqah bin Malik tu lah. Dia akan mengatakan benda ni manfaat untuk kamu. Jadi kau buat benda ni bagus, moden. Kau tak ikut secara dunia konservatif. Ini orang tua-tua je pakai macam ni, orang tua-tua je style macam ni. Kau boring. Nanti budak-budak muda kita ditanam dengan benda ni. Dan banyak lagi lah penipuan-penipuan syaitan. Kalau kita baca buku ni, insya-Allah kalau kita ada masa Allah Ta'ala izinkan, kita boleh baca buku Ibn Qayyim ni untuk tengok dengan detail lagi. Dalam buku ni lebih kurang 100 penipuan syaitan. 100 penipuan syaitan buku ni, subhanallah, lebih daripada 100. Cara syaitan menipu Ibn Qayyim detail dengan jelas. Cara syaitan tipu orang Islam sama macam kitab Talbis Iblis jugalah, hampir sama. Cuma Ibn Qayyim ni dia muhaddis, jadi dia punya kitab tu lebih detail daripada bandingan Ibn Jauzi. Ibn Jauzi tu ada juga hadis yang dhaif dan tak sahih dalam kitab dia. Wallahu a'lam bissawab. Kita sama lagi kitab balik kita. Jadi kita kata, jadilah kita kata kita kena belajar pasal penipuan syaitan ni. Bila rasa je yang ni tipuan syaitan ni, maka dia kata kita kena lawan. Dia akan tengok pada poin yang seterusnya, kita kena lawan syaitan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'arrifu as-sahabah kaifa yastariqu syaitan as-sam'. Dalam buku ni kata apa? Sungguhnya syaitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabat macam mana syaitan mencuri pendengaran di langit. Yang kita belajar kan? Sebelum ni orang tak tahu macam mana bomoh tu boleh tahu perkara yang gaib, betul tak? Dia kata terror bomoh ni. Datang jumpa aku, dia tahu semua. Sebelum dia sampai kat rumah aku, sampai aku sampai kat rumah dia, dia dah tahu dah kau ada masalah sekian dan sekian dan sekian. Rupanya dia pakai jin, pakai qarin. Qarin dia saya sebut banyak kali dah kan, tapi tengok ada muka-muka baru sekarang cerita balik. Qarin ni dia hubungi dengan syaitan dia. Dia hubungi dengan qarin orang tu. Orang qarin orang tu bagi tahu, macam kata Faris datang, saya Tok Umar lah contohnya, lakonan semula saya kata Faris, kau ada masalah dengan bini ada. Macam mana ustaz tahu? Itulah dia, aku ni kan ada karamah. Aku ni Allah Ta'ala beri aku ilmu laduni yang tak diberi pada orang lain. Macam masalah, macam mana tahu? Rupanya saya dah buat upacara menyembah syaitan. Ini saya bukan yang sebenar lah ni, cerita lakonan lah ni. Dah hubungi syaitan, dah kontak syaitan, syaitan tu kontak qarin kepada Faris tadi. Lalu Faris mau qarin Faris, qarin dah duduk sama dengan dia siang dan malam, betul tak Abdul Azim? Qarin dia sama kita daripada lahir. Jadi beritahulah, memang Faris ada masalah. Tadi baru kejap tadi bergaduh dengan bini dia semalam. Masalah ni dia bercerita detail masalah tu. Masalah dia tak buang sampah, apa semua. Jadi dia tahu perkara disebut, dia tahu. Jadi kat sini syaitan tahu. Ini cara yang pertama, iaitu dia hubungi qarin. Yang kedua yang kita bincang hadis tu kan, yang syaitan dia pergi naik ke langit untuk mencuri berita kan, mustariqus sam'. Dia cari naik untuk mencuri berita. Macam tu juga cara kedua, syaitan dia naik, dia nak curi berita dari langit. Bila Allah Ta'ala nak buat satu hukum, Allah Ta'ala akan beritahu malaikat dia, plan dia kepada malaikat. Dan masa tu jin akan curi berita tersebut. Bila jin curi berita tu, syaitan tu tambah pembohongan lain, sampai 9 kebohongan yang lain. Maka kat situ dia pun cerita ada benda yang tepat. Macam mana Tok Umar ni boleh teka tepat? Contohnya Brazil menang World Cup 2002 contohnya.
Tepat masa Tok Bomor daripada Siam. Dia kata Brazil akan menang World Cup 2002. Masa tu saya kat UAE masa tu. Kita baca surat khabar. Tepat betul Brazil menang 2002. Dan Tok Bomor tu pula kata Ronaldo akan skor. Memang Ronaldo skor final tu. Ronaldo bukan Ronaldo sekarang ni, Ronaldo yang dulu tu, Ronaldo botak tu. Memang betul dia skor. Macam mana Tok Bomor ni tahu? Apa? Tadi jin tadi curi berita dari langit. Syekh Jibril ni, kita ada khilaf ulama' ada kalangan, adakah benda tersebut berlaku pada zaman Nabi je ataupun sekarang pun. Pendapat yang rajih dalam masalah ni ialah sekarang pun dia buat juga perkara tersebut. Dia curi juga berita, masih lagi mencuri berita tadi. Jadi kita kata nampak sekarang. Tapi itu satu je yang betul, Tok Omar teka. Yang lain semua tak betul. Tapi orang selalu nampak yang satu yang betul tu. Betul, yang satu yang betul tu. Nampak betul Tok Omar ni hebat. Yang 9 lagi, yang sebelum ni, yang tipu-tipu semua tak jadi tu, semua dia kata, dia punya alasan, dan macam-macam alasan. Dia kata, yelah sebabnya ada perubahan, kan tak? Macam Abu Arqam lah. Dia kata tahun 1998 dia akan jadi Perdana Menteri kan. Bila tak jadi dia kata, Allah telah mengubah rancangannya. Pandai ya lepas tu, dandannya. Tahun 1998 dia tanya Ustaz jadi Menteri, kata Allah telah mengubah rancangannya. Allah Ta'ala telah mengubah rancangannya. Ini akidah yang fasad. Mana kau percaya pada qada dan qadar kau? Allah Ta'ala dia tak ubah rancangannya, dan semua tertulis dalam Lauh Mahfuz. Kat sini nampak tak? Jadi kata syaitan ni nipu banyak cara. Benda ni yang dah dibongkarkan, yang masih ramai tak tahu lagi. Kita kena cerita kat orang benda ni. Kadang-kadang dengan benda ni je orang kata Tok Umar tu hebat dah. Dengan benda ni orang kata Tok Umar tu yang alim, ada karamah. Lalu sebagai orang macam kat kampung saya tu, ustaz ni bagus ni, ada karamah apa semua, percaya. Dia tadi bohong, jin makcik. Mana kau tahu kau ni semayang pun akan lambat. Dia kata, kena lah kita. Dia kuat ibadah apa semua, kau ni lebih kurang. Kena lah kita, habis lah. Kau belajar mana ni? Tu. Subhanallah, kata syaitan dia akan hiaskan dengan benda-benda tersebut. Okey. Dia kata apa? Disampaikan ke telinga para dukun ataupun tukang sihir, dan pada dia terdapat 100 dusta. Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut kepada manusia agar mereka tidak tertipu dengan perilaku seperti syaitan. Beliau juga menjelaskan kepada mereka bagaimana syaitan membisikkan dan mengganggu manusia dalam salat dan semua ibadahnya. Jadi kita tahu terganggu dalam salat. Kalau teringat kita punya kerja dalam salat, ketahuilah itu syaitan lah tu. Masa kat luar semayang, masa tak semayang tak ingat pula. Bila semayang ingat, syaitan. Nampak nama syaitan tadi? Khinzib ataupun khanzib nama dia. Khinzib ataupun khanzib, dua-dua boleh lah. Jangan letak nama anak lepas ni Ali Khinzib dia. Dan bagaimana syaitan mengesankan kepada mereka seakan-akan wuduk mereka batal. Ni waswasah pula. Allah Ta'ala waswas tu minasy syaitan. Kita akan baca dalam kitab dengan Ibn Qayyim ni, kata antara syaitan cara merosakkan manusia ialah dengan cara waswas sehingga dia kalah. Maksudnya apa? Dia akan penatkan kita dengan was-was sampai kita konsentrate kepada kita kata teknikal ibadah tu, sebab kita lupa roh ibadah. Contohnya macam mana? Bila sembahyang teknikal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nampak tak? Teknikal. Teknikal tak? Bila nak sembahyang tak tahu begitu, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Takut tersilap makhraj. Adaan lillah. Kalau jamak itu qasran majmu'an ilaihi al-asra. Allahu akbar. Nampak tak? Dia masa dia angkat takbir tu, dia konsentrate kepada sahaja aku sembahyang fardu zuhur qasar dijamakkan kepada asar, 2 rakaat bermakmum kerana Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tu hujung-hujungnya. Kalau Allah Ta'ala tu biasa sebut kan, kalau Allah Ta'ala biasalah. Yang depan jadi konsentrate, betul tak? Sedangkan niat tu yang mana konsentrate? Ujung tu, kalau Allah Ta'ala tu. Jadi biasa dia berdiri tu, aku nak solat ni, aku nak menghadap siapa ni? Aku nak menghadap Allah ni. Allahu Akbar. Itu yang penting, bukan pada teknikal tu. Sama juga macam solat teknikal, sibuk pada teknikal saja sampai lupa pada roh. Akhirnya itu syaitan dah berjaya lah.
Sama macam mengaji. Itu kata kitab Talbis Iblis kan, Ibn Qayyim Ibn Jazir sebut dah. Dia sibuk jaga pada makhraj, sibuk jaga pada dengung tak dengung, sibuk jaga kepada tabakat suara, naik, tinggi, rendah. Sibuk baca kepada lagu. Kau ni asal kau lompat lagu ni, lagu Sikah ni, masuk ke lagu Bayati ni mana boleh. Macam tu. Lalu dia jaga pada suara. Tergelincir. Aku tadi aku mengaji lagu Sikah termasuk lagu Bayati. Silap lah. Nampak tak? Sibuk itu pula. Tapi dari segi memahaminya, perasaan bila baca tadi, yang belakang tu Allah. Bukan Allah pada maknanya, Allah pada bunyi dia. Allah. Semua giling Allah. Bukan Allah pada makna ayat. Allah pada bunyi. Syaitan, talbis iblis. Ustaz ni semua anti. Bukan kelas anti semua. Kalau pergi kelas Taranum, pergilah kelas Taranum maksudnya. Tapi jangan luar Taranum sibuk kat situ je. Sebab kita pernah jumpa orang macam ni. Kita bukan kata saya cerita ni bukan atas dasar khayalan ataupun nak sekadar buat sedap ceramah. Tidak, kita pernah jumpa orang yang kerja dia perhati engkau punya lagu. Apa lagu kau pakai ni? Lompat sana lompat sini. Ini lagu apa ni? Kata peduli lah lagu apa pun, jadi aku khusyuk masa Quran. Tak boleh, baca Quran kena ikut lagu. Ahli Quran dia kena ikut lagu. Kata mana kau dapat ni? Dia kata kau bukan mengaji secara Ahli Quran. Kata Ahli Quran ada ni tuan, bukan rekaan. Saksi saya, Raja tahu lah. Tak kenal aku, Raja tak kenal lah. Orang sebanyak orang kenal lah. Ada orang macam ni kat kampung saya tu. Sampai dia kata orang ni munafik, baca Quran tak betul. So apa? Sejak lompat lagu lain. Innalillah mana. Sampai dia kata Imam Mekah tu kan betul sangat baca. Dia tak ikut lagu yang betul. Dia ikut lagu sengau dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata sudah dia ikut lagu sengau dia. Wallahi tuan-tuan, ni saya bukan cerita bohong, bukan cerita nak buat kelakar dan kelas ni. Tapi ini ialah hakikat sebenar manusia yang telah tertipu dengan syaitan. Bila tanya dia tafsir wadduha, kita tanya tafsir wadduha sikit. Wadduha bukan main tarik lah wadduha. Kita tafsir wadduha. Maksud wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairul laka minal ula. Maksudnya apa? Tak tahu. Nampak Al-Quran bukan turun untuk itu saja, bukan untuk lagu. Orang tertipu dengan hadis. Sibuk mengaji hadis Bukhari, khatam Muslim apa semua, adalah pergi sebelah kubur. Sama lah. Mengaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi bab kubur, bab menjadikan kubur tu sebagai tempat sembahan pun tak lepas lagi. Dia defend pula golongan macam ni. Minta apa salahnya kalau pergi berdoa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tak ada salah buat. Ada satu kalam salah dia dah kata betul semua dah. Salah boleh tersilap tak? Boleh. Dia kata salah dari segi individu mereka boleh tersilap, tapi kalau mereka sepakat dalam satu perkara, dia takkan tersilap. Macam ijma' jugalah. Banyak hadis Nabi SAW berkenaan dengan jadikan kubur sebagai tempat sembahan. Beribu-ribu hadis. Dari cucu Nabi 2 orang, satu anak Husain, satu anak Hasan, daripada Hasan bin Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia tengok orang budak tu, dia tengah duduk kat rumah Fatimah, rumah nenek dia. Dia tengah makan malam. Ini dalam Musnad Sa'id bin Mansur. Dia tengah makan malam, dia nampak seorang budak lelaki ni termasuk dalam ada lubang kubur Nabi SAW. Dia kata, kau nak buat apa tu? Mari sini makan malam dengan aku. Mak rumah Fatimah kat situ, kubur Nabi kat depan tu. Nah, halum man ta'asha ma'an. Kata, mari kita makan sama. Kata, tak nak, aku nak bagi salam kat Nabi SAW. Kau tak nak dengar ke? Aku daripada datukku, daripada Nabi SAW. Nabi kata, la tattakhidhu qabri 'ida, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kamu kubur. Jangan jadikan kuburku sebagai tempat aid. Apa kuburku tempat aid macam mana? Aid maksud apa? Maksud aid? Aidul Fitri, Aidul Adha maksudnya apa? Maksudnya apa? Perayaan, tempat yang kita pergi selalu. Perayaan ni benda yang kita ulang, betul tak? Tak tahu kita akan raih, maksudnya tak tahu kita akan ulang perbuatan tersebut. Jangan jadikan tempat kubur Nabi ni kau ulang pergi macam aid. Dia tidaklah engkau
fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kunta. Dan selawat kepadaku, dan sungguhnya selawatku sampai ke aku di mana saja kamu berada. Tidaklah engkau dengan orang yang berada di Andalus illa sawa, wa ma anta wa man bil Andalus illa sawa, kata dia. Tidaklah engkau dan orang yang berada di Andalus. Andalus mana? Spain. Illa sawa, melainkan sama saja. Maksudnya kalau engkau selawat kat kubur, kat rumah engkau, kat Nabi SAW, sampai. Tak perlu kau pergi kat kubur Nabi. Kirim salam, itu satu lagi lah, kirim salam. Tak payah kirim salam, apa nak kirim salam? Kenapa sebagian ulama kata boleh kirim salam sebab kan Nabi kata apa? Fa inna Jibril akan salam, Jibril bagi salam kat kamu wahai Aisyah, ya kat Aisyah. Tapi kata bukan sunnah, bukan benda yang dibuat oleh Nabi SAW saja. Kita selawat Nabi SAW cukup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ila akhirih. Nampak tak? Kat sini penipuan syaitan lagi. Syaitan menyangkakan bahawa doa di kubur itu barakah. Doa di kubur itu lebih mustajab. Doa di kuburan itu lebih beri faedah kepada si orang yang berdoa tadi. Karena banyak hadis. Nah, masalah ni Allah SWT dan Rasulullah SAW telah membongkarkan benda ni, tapi kita tak nak baca. Jadi kita pun terjebak dalam tindakan syaitan. Apa lagi? Bagaimana pula syaitan memecah belah antara sepasang suami isteri? Bagaimana pula bisikkan kepada seorang lalu berkata, siapa yang menciptakan ini, kan? Biasa kita dengar, kan? Masa kita kecil-kecil lah, siapa yang ciptakan Allah? Macam mana Allah Ta'ala tu sedia ada? Macam mana sedia? Macam mana boleh tersedia ada? Macam mana? Sebelum Allah apa? Jadi kita akhirnya jadi falsafah. Itu jadi golongan falsafah. Dia tak ikut Quran dengan hadis. Dia kata apa? Dia kata alam ni sebenarnya sedia ada. Macam Allah juga sedia ada. Saya sebut dalam kuliah ni, ya? Atau kuliah lain pun. Kata alam ni dah sedia ada, sama macam Allah Ta'ala. Qidamil alam. Alam ni qidam, kata. Betul tak? Tak boleh, mana boleh kita alam sedia ada. Yang sedia ada ialah Allah. Alam ni dicipta selepas Allah Ta'ala menciptakannya. Tapi dia kata alam ni sedia ada. Yang cakap ni ahli falsafah Islam ni. Ahli falsafah Islam, Ibn Sina, Al-Farabi dan juga Nasruddin At-Tusi. Tiga ni yang paling besar sekali yang pegang akidah ni. Dia kata alam ini telah sedia ada. Ibn Sina, mana Ibn Sina tak? Semua kena Ibn Sina pakai perubatan, tapi dia tu ahli falsafah yang sesat. Syiah Qaramitah, bukan Syiah biasa, Syiah Qaramitah yang pergi rampas Hajarul Aswad dari Kaabah tu. Dia orang tak kenal dia. Tapi orang kafir biasalah dia akan up orang macam ni. Ibn Sina, Nasruddin At-Tusi, apa lagi? Al-Farabi, pakasannya Islam. Padahal semua ni kufur, ahli falsafah yang kufur. Hatta para ulama kita semua telah hukum kufur Ibn Sina ni. Ala kulli hal, Ibn Sina kata alam ni ialah kidam, alam ni ialah sedia ada. Apa hujahnya? Apa hujahnya? Hujah dia canggih. Dia kata, tak ada kena-mena dengan air ni lah. Dia kata Allah Ta'ala sifat dia menciptakan, betul tak? Betul tak? Allah Ta'ala tu mencipta. Jadi kalau sebelum dia mencipta sesuatu, adakah dia pencipta? Apa safah biasalah. Dengar pun apa ni. Adakah seorang itu layak mendapat nama pencipta setelah dia mencipta ataupun sebelum dia mencipta? Orang dia layak dapat. Dia hanya layak dapat bila dicipta. Kalau orang manusia kan. Jangan, saya ni pencipta. Apa yang kau cerita? Belum, aku belum cerita apa-apa lagi. Kau bukan pencipta lah. Aku pencipta lah. Apa yang kau cerita? Aku tak cerita apa-apa lagi. Jadi kau bukan pencipta. Jadi nampak tak? Kalau kau kata Allah Ta'ala tu pencipta, mesti on the first day yang Allah Ta'ala ada tu, dia cipta something lah. Faham tak? Tak faham? Tinggalkan lah. Nak cerita lah. Point dia nak cerita bahawa mereka ni, dia kata kalau Allah Ta'ala tu pencipta, mesti on the first day Allah Ta'ala tu ada, dia dah ada ciptaan. Alam dah ada dah. Kalau tidak,
Allah Ta'ala bukan pencipta. Sebab tu kata alam ni sedia ada. Macam mana sedia adanya Allah Ta'ala? Kufur lah ni. Habis tu ahli sunnah ni jawapan macam mana? Kita tahu Allah Ta'ala itu ada sifat mencipta, walaupun sebelum dia menciptakan sesuatu. Tapi dia samakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tu masalahnya. Kita kalau tak cipta apa-apa, kita tak ada dakwa kita ni pun cipta. Tapi sebenarnya sifat mencipta tu ada tak dalam diri kita? Ada, walaupun kita belum cipta something. Jadi Allah Ta'ala macam tu juga. Allah Ta'ala sifat menciptakan tu dah ada, walaupun dia tak cipta apa-apa lagi. Macam sifat berkata-kata. Itu orang ni berkata-kata tak? Sifat berkata-kata, dia diam je. Itu boleh berkata-kata? Boleh berkata-kata. Tak berkata-kata pun, adakah perlu berkata-kata 24 jam untuk mengatakan itu boleh berkata-kata? Tak kan? Kadang-kadang ketika dia diam, macam abang yang diam, kata abang ni tak boleh kata-kata abang ni. Kawan dia kata, dia boleh berkata-kata lah. Tapi kan dia tak berkata-kata? Maknanya tak berkata-kata tak? Bukan. Maksudnya sifat dia boleh berkata-kata, tak semestinya dia kena berkata-kata 24 jam. Ini panggil sifat fi'aliyah. Ini kena belajar akidah. Sifat ni ada sifat zatiyah, ada sifat fi'aliyah. Berkata-kata ni dia boleh jadi zatiyah, boleh jadi fi'aliyah. Apa pula ustaz ni? Apa? Zatiyah ni iaitu sifat yang dia tak boleh tercabut daripada Allah Ta'ala, sentiasa ada. Macam bijaksana. Mana boleh kadang-kadang Allah Ta'ala bijak, kadang-kadang tak bijak. Bijaksana iaitu sifat Allah, sifat zat. Hidup, sifat zat. Ada sifat dia panggil sifat fi'aliyah, perbuatan, seperti mencipta. Mencipta ni dia ada dua sekali. Dia sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Dari segi zat ni Allah Ta'ala tu memang mencipta, tapi perbuatan dia mencipta itu sekatilah bila bahasa dia nak cipta, betul tak? Bukanlah wajib maksudnya dia tu seorang pencipta, mesti dia cipta sentiasa mencipta. Tidak. Benda bunyi apa tadi? Tak ada mana. Jadi kita kata kat sini, tak semestinya sifat zatiyah tadi, sifat fi'liyah tu dia kena buat sentiasa. Seperti Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam, betul tak? Maksud itu sifat fi'liyah ke zatiyah? Fi'liyah, perbuatan kan. Adakah maksudnya Allah Ta'ala kerja dia naik turun? Mesti seperti yang kata-kata orang falsafah kan, mengata kalau Allah Ta'ala naik turun kerja dia 1/3 akhir malam dia turun, bumi ni berpusing, betul tak? Betul tak? Bumi ni pusing. Sekarang 1/3 akhir malam dekat Malaysia, 1/3 akhir malam dekat India, 1/3 akhir malam dekat Arab Saudi, 1/3 akhir malam dekat Afrika, 1/3 akhir malam dekat Europe, 1/3 akhir malam dekat Spain, 1/3 akhir malam. Jadi kerja Allah naik turun je. Nampak tak? Dia pakai akal. Sekali lagi, sebab diingatkan langit dunia tu, langit kat kita dekatnya. Allah Ta'ala kata, inna zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami telah hiaskan langit dunia ini dengan lampu-lampu. Lampu-lampu tu apa? Bintang-bintang. Maksudnya langit dunia ni bukan langit dunia kita ni. Kita tak tahu langit terdekat tu kat mana. Sebab Allah Ta'ala kata, aku telah hiaskan langit dunia ini dengan bintang-bintang, dan kami jadikan dia rujuman lish syaitan, rejam syaitan. Maksudnya komet-komet tu semua ialah rejaman ke atas syaitan. Jadi langit dunia tu kat mana? Luas lagi daripada yang kita nampak langit dunia yang dekat kita ni. Macam tu orang ni tak bijak. Dia nampak macam bijak, tapi sebenarnya tak bijak. Itu kata guru saya dulu, aghbiya walakin azkiya walakin aghbiya. Azkiya nampak bijak tapi sebenarnya bodoh. Ni belajar falsafah tinggi-tinggi apa semua. Mengaji mana? Sorbonne, France, PhD in Islamic Theology and semua lah nama dia apa tak tahu. Hebat apa semua. Kau mengaji mana ni? Saya sebut dululah. Mengaji Ma'had Salafi Jember Indonesia. Tak terkenal pun. Ponpes Imam Syafi'i, Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Ponpes, nama dia Ponpes. Bukan saya buat kelakar ni, betul. Ponpes. Betul majalah dia, Ponpes, Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Betulnya. Dia orang nampak hebat mana? Belajar Sorbonne, Islamic Theology, Oxford dalam bidang ekonomi Islamik, tak kisah apa nama dia. Yang ni belajar hadis dekat Yaman. Orang manusia akan tertipu, betul tak? Ini belajar kat Sorbonne ni, hebat ni, ilmu falsafah tinggi ni. Dia duduk bersama dengan pakar-pakar pembincang-bincang antarabangsa. Jangan tertipu tuan-tuan.
Imam Ibn Qayyim dalam Jalan Syair ni, Nuniyah, dia kata, adakah pada ahli hadis yang hafal ratusan hadis, ribuan hadis ni kau ambil akidahnya, atau dari segi pemikir-pemikir ni yang mereka tidak makan melainkan akal mereka, mana kamu nak ambil agama ni? Pasti kamu ambil daripada Ahmad wa Muhammad. Disebut dalam kitab tu Ahmad wa Muhammad tu Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari disebut, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah. Sedangkan orang tak pernah belajar falsafah pun. Imam Daruqutni dia kata siapa belajar falsafah dia sesat. Sedangkan Imam Daruqutni tak pernah belajar falsafah pun. Kalau dia kata Imam Daruqutni duduk sama sekarang, kita mesti orang kutuk dia. Kau Daruqutni mengaji falsafah tak pernah kau kata falsafah sesat. Dia setengah orang lah. Bila kita kata golongan Habib ni banyak yang sesat, kau dah masuk ke Habib ni? Kau dah masuk ke? Kau dah tengok ke amalan ni? Kau dah buat ke? Kau dah buat ke amalan ni? Kau dah rasa ke? Adakah perlu kita rasa nak declare dia sesat? Kalau macam tu, macam mana kau kata Kristian sesat? Kau dah masuk Kristian ke? Kau dah pakai hujah tu, habis dah kena masuk dulu baru nak tahu dia sesat. Tidak. Kalau Al-Quran dan hadis kata benda tu sesat, kita sesat. Dan hadis Nabi SAW banyak kata tak boleh jadikan kubur tempat sembahan, tak jadi kubur tempat ibadah, jangan buat binaan atas kubur. Dia pergi buat. Jadi kita declare dia sesat. Tak boleh kata golongan ni, orang Islam Taklim ni, dia je yang betul, orang lain semua salah. Kita bukan kata kita je yang betul. Kita kata bagi nas yang kata perbuatan kau tu betul, barulah kita kata engkau betul. Dah bebel lah. Dia kata siapa yang menciptakan Tuhanmu? Syaitan. 11.30 dah. Yang ketujuh, yang terakhir. Mana? Ada kan? 2 lagi 9. Tak, bukan untuk terakhir ni. Terakhir untuk malam ni, iaitu bila dah tahu dah langkah-langkah syaitan tadi, dia kena lawan syaitan tadi. Mukhalafatul syaitan. Dia kena mukhalafah syaitan. Dia kena lawan syaitan tadi. Jika syaitan datang, kadang-kadang datang dalam bentuk seorang pemberi nasihat yang sangat besar perhatiannya kepada manusia, sejelaskan sebelumnya, maka hendaklah seseorang melawan perintah syaitan itu. Maksudnya melawan, walaupun bagaimana besar sekalipun yang datang nasihat. Walaupun mufti, bukan mufti Malaysia lah, mufti negara lain lah, mufti Venezuela akan datang, dia kata Allah Ta'ala ni, siapa kata Allah Ta'ala ada atas aras, maka dia sesat. Maka kita tolak mufti Venezuela tu. Kita mufti Venezuela tu tak betul. Dalam Quran dengan hadis kita terima. Okay? Kalau ketua Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah Australia, bukan Malaysia lah, Australia, kata siapa yang mengatakan bahawa bertawassul kepada orang mati itu sunnah, kita tolak dia. Kita tak boleh. Tawassul kepada orang mati itu ialah syirik dan bid'ah. Maka kita akan tolak dia walaupun ketua Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah Australia. Okay? Bukannya pada nama tu yang kita penting, pada nas tu yang kita nak. Lalu mengatakan kepadanya, seandainya engkau benar-benar memberi nasihat, maka seharusnya engkau menasihati dirimu. Engkau sendiri telah menyeret dirimu ke jurang neraka dan menyebabkan murka Allah. Bagaimana seseorang menasihati orang lain sementara terhadap dirinya tidak dinasihati, kata penulis kitab ni. Al-Harith bin Qais berkata, jika syaitan mendatangimu ketika kamu sedang salat, lalu dia berkata engkau salat untuk dilihat orang, maka panjangkanlah salatmu. Ini merupakan cara yang baik. Apa kata ni? Maksudnya macam ni. Maksud dia ialah, sebab orang kata kalau kita tengah solat, lepas tu kita rasa syok solat tu, ni kita jadi imam lah ni, dan kita panjangkan bacaan, kemudian kita rasa syaitan tengah datang untuk bercakap dekat kita, kata panjangkanlah solatmu. Maka kita kata maksudnya dia sedar dah yang syaitan tu sedang menipu dia. Kita faham betul-betul nas ni. Maksudnya dia kata bila tengah solat, dia panjangkan bacaan dia kerana dilihat manusia. Lepas tu masa dia tengah panjangkan tu, dia terasa bahawa syaitan sedang menipu aku, sedang kata dekat aku, panjangkanlah solatmu. Maka ini ialah perkara yang, dia kata ini adalah perkara yang baik. Maksudnya dia sedar yang diri dia sedang ditipu syaitan. Itu kena faham lah. Kita mengetahui bahawa ada sebuah perkara yang disukai syaitan dan menjadi ciri khasnya, maka hendaklah kita melawannya. Misalnya syaitan makan dengan tangan kiri. Maksudnya benda yang dah tahu, syaitan confirm suka, kita kena lawan lah. Minum dengan tangan kiri, mengambil dengan tangan kiri, maka kita wajib melakukannya dengan berbeza. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, dan mengambil dengan tangan kiri. Lepas tu kita orang Melayu bagus kan, minta maaf ya kiri. Boleh buat lah Ustaz. Boleh buat. Dan minta maaf pun ikut syaitan juga bagi kita. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tapi kadang-kadang tangan kotor tu tak. Nak paskan barangan, tu paskan tu, kita pun paskan. Terpaksa lah, tak kisahlah. Okay? Tapi kalau asalnya ada setengah orang dia tak mengaji hadis tu kata, mana dalil ke tak boleh bagi tangan kiri? Ini dalil, jelas hadisnya, hadis Ibnu Majah. Okay? Syaitan selalu ikut minum bersama kita ketika kita minum dengan berdiri. Maka Rasulullah mengajar kita untuk minum sambil duduk. Maka kita lawan lah. Maksudnya apa yang syaitan suka, kita buat terbalik. Apa lagi syaitan suka? Syaitan suka dengan muzik, kita buat terbalik, jangan dengan muzik. Syaitan suka orang telanjang bogel, kita jangan telanjang bogel. Syaitan suka apa lagi? Apa lagi syaitan suka? Banyak syaitan suka ni. Apa lagi syaitan suka? Lewatkan solat. Maka jangan lewatkan solat kecuali solat isyak. Solat isyak sunnah lewatkan. Apa lagi? Lara contohnya sembang benda-benda tak elok. Okey. Rasulullah telah menganjurkan kita untuk qailulah, tidur siang. Dengan alasan bahawa syaitan tidak qailulah, maka kita tidur siang. Jadi barang-barang ni bos-bos semua benarkan staf anda untuk tidur siang. Tapi qailulah 1 jam cukup. Jadi lunch kita dah cukup dah. Hujan dia tak belajar. Hujan derajat tak, kalau kita display dengan diri, insyaAllah tak derajat. Kalau kita display dengan diri tidur 1 jam, dan tidur 2.5, dah akan bangun 3.5. Yang tak display ni sebab dia tak display dengan diri untuk qailulah. Tak kisah lepas zuhur ke sebelum zuhur ke, dua boleh. Tak semestinya. Power nap boleh. Tengok pada kekuatan kita lah. Macam orang Arab kadang memang sampai 3-4 jam tengah hari tu lepas zuhur, lepas asar baru dia buka. Okay? Tapi malam dia segar sampai pukul 1 pagi. Biasa dia. Betul tak? Siapa pernah duduk Arab kan, negara Arab tu semua, dia pasar raya tu malam dia terang, pagi sunyi pukul 9 pagi. Kalau kat Saudi lah, pergi pasar raya pukul 9, pasar raya tu kat kan, kosong, tak ada orang. Pergi pukul 12 malam, penuh macam pasar malam. Ala kulli hal, itu cerita lain lah. Qalulah. So apa qalulah? Pertama, qalulah memberi tenaga untuk nak kerja besok, nak bangun malam besok pagi. Kalau kita kerja, tak berhenti-berhenti kerja, penat, lepas tu lepas isyak flat, besok pagi subuh, terus subuh je, maka nak bangun malam tu susah, nak qiyam tu susah. Lepas tu dia suruh tidur siang. Jadi malam tu dia tak perlukan tidur yang sangat banyak untuk nak hilangkan penat dia. Wallahu a'lam. Tapi kalau boleh bangun malam dengan tak qailulah, silakanlah. Tapi kita syaitan tak qailulah, jadi kau buat benda yang syaitan buat lah. Al-Quran memperingat kita dari sikap berlebih-lebih menganggap orang yang membazir sebagai saudara syaitan, membazir. Hal tersebut kerana syaitan senang menyia-nyiakan harta dan mengeluarkan bukan pada tempatnya. Banyaklah cara membazirkan harta ni, makruf. Saya tak ada cerita lah. Tentang makruf ni, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Kita boleh pakai sudu harga RM5 satu contohnya, nak pakai sudu harga RM100, maka membazir lah tu. Allah Ta'ala akan hisap kita akhirat kelak. Contohnya. Termasuklah sikap berlebih-lebihan adalah dalam hal perabotan dan alas yang tidak perlu. Ada hadisnya, bukan kata-kata tak ada. Diriwayatkan oleh Muslim dan Sahih dari Jabir bin Abdullah SAW menyebutkan peruntukan beberapa alas duduk. Dia bersabda, alas untuk seorang lelaki, atas untuk isterinya, alas untuk tamunya, dan keempat alas untuk syaitan. Maksudnya melampau-lampau, banyak-banyak sangat buat apa? Ustaz, lepas ni saya kena beli, kalau adik-adik saya 4 orang, saya, isteri, anak 2 orang, 4 cawan je lah kena ada, Ustaz. Bukan. Kadang kita cawan lebih untuk tamu, betul tak? Jadi maksudnya janganlah sampai beli 1000 cawan macam tu. Asal pergi UK je beli, asal pergi ni je, cek je beli. Ini kristal, yang ni apa. Dan nak pula kalau dia pakai yang emas dan perak, lebih haram. Kita baca dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis kisah para salaf,
Ibn Abbas datang kenduri, orang pakai cawan emas terus balik je, terus keluar daripada majlis tersebut sebab dia pakai cawan emas dan perak. Dalam majlis lain pula Ibn Mas'ud, dia tengok orang pakai pengantin, tapi dia punya tilam dia tu daripada kain sutera. Terus Ibn Mas'ud keluar. Sebab apa? Buat perkara yang haram. Dari alasan ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memungut butiran makanan yang berjatuhan. Ini kita kena buat. Ini sunnah juga. Dan jangan biarkannya untuk syaitan. Jadi kita ajar anak kita, kalau jatuh makanan terus ambil. Nak tiup ke tak tiup ke, bersihkan. Nabi kata falyamti minhul adha, maka buangkan jauh benda yang tak elok, maka kita makan. Sesungguhnya syaitan hadir bersama kalian dalam setiap kegiatan kalian, bahkan dia hadir ketika kalian makan. Jika ada butiran yang jatuh, maka pungutlah dan makanlah. Jangan biarkan untuk syaitan. Jika selesai, jilatlah jari. Jadi jilat jari ni sunnah, bukan KFC je yang suruh. Bukan kerana sandal saja, tapi Nabi dah suruh buat dulu dah. Jilat jari. Kerana dia tidak tahu di mana makanan yang terdapat barakah. Dia tak tahu makanan ni barakah dia pada awalnya, pada akhirnya, pada tepi ke pada tengah. Maka kita habiskan semua makanan. Tapi jangan buat hadis palsu. Hadis palsu, siapa yang habiskan ni isi solehah. Kan dengar? Siapa yang makan yang last ni isi solehah. Itu tak betul lah tu. Tak ada dalil kata makan yang terakhir sekali isi solehah. Sebab orang Melayu ni kan suka last sekali ditinggalkan, kan? Orang Melayu ni suka macam katakanlah kerepek tengah sekeping, kan? So malu-malu nak ambil, takut nanti pelahap dia panggil sebab habiskan. Jadi hadis palsu dia reka. Apa dia? Siapa yang makan last ni yang dapat isi solehah. Ini semua berebut yang last tu. Tak betul juga yang reka hadis palsu dalam masalah ni. Kata barakah tu ada pada makanan. Lepas tu Nabi suruh makan, kita digalakkan makan berjemaah. Lagi banyak tangan sentuhnya, maka lagi banyak barakah. Sebab itulah asalnya makan dulang tu. Allah Ta'ala, tapi setengah orang geli. Allah Alam. Jelas setengah orang sebab tak potong kuku makan. Sebab tu makan, potonglah kuku dulu. Ini dia makan kan, kuah tu banyak kuku dia pun hitam, berlina. Gitu. Tak betul tu. Jadi kita kata ala kulli hal, jangan buat macam tu. Semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada perbuatan syaitan. Kita akan tengok nanti dalam bab lain kenderaan syaitan, tergesa-gesa daripada syaitan, menguap tu semua. Dan ala kulli hal, bila kita tahu itu daripada syaitan, buatlah yang lawan dia. Sebenarnya padanya ada barakah insya-Allah subhanahu Allah SWT. Sebelum bersurai saya ada pengumuman, iaitu pada hari Sabtu ni kita ada kuliah khas pukul 11.30 pagi oleh Ustaz Khairul Anwar Abdul Latif, Nasihat Agama IJN. Tajuk dia bincangkan artikel yang ditulis dalam majalah Sinar, iaitu konsep wali yang dicemari. Konsep wali yang dicemari, iaitu biasalah orang kata wali ni darah putih lah, wali ni ada nombor 13 lah, apalah semua ni, wali boleh terbang lah, wali apa semua. Jadi kita tengok apakah konsep yang telah wali yang telah dicemari, dan apakah konsep wali dalam Al-Quran dan Sunnah, yang akan dihuraikan oleh Ustaz Khairul Anwar Abdul Latif, Penasihat Agama IJN, insya-Allah pada hari Sabtu ni pukul 11.30 pagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi